Jadi sekarang kita nak buat tak boleh. Pasal apa kita terhalang? Saya nak cerita di sini dari segi waqi'i kita di Malaysia tak sama sebab ada perlembagaan. Perlembagaan tu mengatasi. Kalau ada benda-benda lain yang mengatasi perlembagaan, automatik batal. Tu cerita dia. Besarnya di situ. Sebab tu yang Kelantan buat, yang mana jenayah syariah hudud buat dekat di Terengganu, tak boleh buat, tak boleh pakai. Bila mai masuk parlimen terbatal. Tu ceritanya. Jadi hak yang di Kedah baru ni kesalahan jenayah yang patah Syiah bukannya enactment Syiah, enactment kesalahan jenayah syariah negeri Kedah. Mana Syiah tak ada wording satu pun, yang ada di situ melanggar fatwa. Kalau kita kata fatwa kita yang siapa nak pergi mengaji esok yang ustaz lah dia beritahu tu, maknanya melanggar fatwa. Fatwa kata Syiah ini haram, tak boleh, terlarang, tak boleh beramal di sini di Kedah ni. Siapa ramai boleh tangkap lah, cerita dia macam tu. Jadi melanggar fatwa tu section sebelah dalam enactment kesalahan tu baru kita boleh tangkap. Tapi sekarang kalau kata fatwa Syiah haram apa semua tu, tak boleh tangkap lagi depa ni. Pasal apa? Sebab tak ada peruntukan dalam enactment. Tu yang lulus baru ni. Bila lurus tak boleh jalan ni pasal apa? Tak perkenan lagi. Keluar don dia kena perkenan pula. Tuanku dah duduk di KL, balik main berkenan kat jemaah pula. Dia takah. Beradun sampai terang tu. Lepas tu barulah boleh warta. Lepas warta baru boleh laksana. Nak warta bila setahun pula. Tu cerita dia yang berlaku dalam senario. Bila kita tengok Allah balik kepada Islam tenang, aman. Tu cerita dia. Wallahu a'lam. Tu cerita yang berlaku hak kami di pejabat. Okey. Pengajaran ni saya cerita dah tadi sampai dekat tiada lain yang barang siapa menuntut agama yang lainnya tak boleh. Kalau siapa yang mengaku ada agama lain daripada Islam, lah ni macam-macam lah ajaran sesat, mal apa semua berlaku, hak yang Syiah apa semua ni, kita takut benda ni berlaku. Lah ni tak kuat. Bila kuat esok mereka dominan jadi macam Syria. Kalau cerita Syria kemarin ada baca paper 2 hari sinar kan, ada cerita Ustaz Nasim tu cerita pasal sejarah Syria, bumi Syam. Syam ni dia ada 4 negara. Dulu kalau sebut Syam ada 4 negara. Lebanon, Palestin, Jordan, Syria sekarang. Itu bumi Syam. Yang mana Syam ni lebih pada 10,000 sahabat makamnya di sana. Abi Darda yang kita pergi ziarah kan dekat makam Masjid Umawi. Cerita sahabat-sahabat yang Bilal bin Rabah semua ni ramai yang makam sana, bumi berkat. Di situ katanya nak akan keluar turunnya Nabi Isa alaihi salam. Cerita ni pasal-pasal ni semua ni. Mai Imam Mahdi, mai Dajjal, semua daripada belah sana nanti akan cerita. Maknanya sekarang dah berlaku 200,000 dah rakyat Syria dibunuh dalam masa 2 tahun, 2011, 2013. Maknanya pasal apa peperangan bermula di situ? Ada cerita dia. Sebab dunia ni dah sampai penghujung dia dah. Pembunuhan biasa, kita lupa salah. Itu duk tengok Palestin, lupa Palestin, tengok Syria, dan ni lupa Syria, tengok Mesir pula. Dah lupa belaka dah, ni tak tahu apa dah. Sebab maklumat tak dapat yang tepat. Okey. Sekarang masuk di sini, jangan pilih agama Islam saja, pilih agama lain sama, tak boleh berdua. Kalau mesti satu saja, Islam saja, dan tak boleh mengiktiraf agama lain. Sekarang apa cerita tak NGO baru ni? Kau manggu apa lah kan? Yang masuk minta hak asasi manusia, semua tu nak minta hak sama rata. Tak boleh, sebab menyalahi apa yang Islam bawa. Okey. Orang yang derhaka akan dia jua, dan barang siapa putus harapan daripada rahmatku, la ta'asa rahmatillah, jangan siapa putus asa dengan rahmat Allah. Tak ada apa dah, duduk seorang-seorang. Kereta hanyut banjir baru ni, anak pun mati lemah, isteri pun mati, dah duduk seorang-seorang. Orang di Aceh boleh bina hidup baru selepas tsunami 2004. Hidup mereka kuat. Kita putus asa, tak boleh buat apa, lelah bunuh diri. Tu bukan jalan dia. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah akan bagi benda baru, Allah ganti balik. Tapi ambil masa. Nescaya aku binasakan akan dia kalau kita putus asa dengan rahmat Allah. Kasih sayang, rahmat ni kasih sayang. Belah ihsan Allah. Seolah-olah Allah bagi kat kita musibah, Allah tak sayang kita ke? Tidak. Allah sayang, Allah nak tengok kita, terasih kat kita macam mana? Dengan situasi yang berlaku. Dan barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala, maka mengikut ia akan dia, niscaya kami lepaskan daripada azab. Kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Dalam bab ilmu tauhid kita belajar awal-awal cerita, siapa nak tahu pertama agama ni kena kenal Allah, bukan kenal diri kita. Bila kita kenal Allah, tahu siapa kita. Itu cerita dia. Dan Allah bebas kita daripada azab api neraka. Imma syurga, yakni al-jannah, imma neraka, yakni an-nar. Dua tu saja. Tak
Tak ada yang tengah-tengah. Ada aku duk tunggu lama, tak ada. Sebab apa? Sebab itulah perhitungan kita di hari akhirat nanti. Barang siapa mengenal ia akan syaitan, maka melawan ia akan nia. Maka kalau kita tengok syaitan tu tak kira lah dia main ajak kita tidur lama, lepas subuh tidur lagi, lajak lagi, tak apa, tu syaitan, iblis main. Kita duk terima lagi. Nescaya kalau kita lawan dia, bangun juga dalam keadaan merangkak, buat juga benda yang syaitan tak suka, nescaya sejahtera ia daripada tempo. Tempo apa orang panggil? Maknanya tingkah laku, watak, yang mereka buat semua skerit-skerit tu diikut semua, maka selamat. Contohnya kalau syaitan kata hari ni tak payah puasa lah, hari Khamis puasa lah, hari Isnin pula dia pujuk kita, hari Isnin dia pujuk tak usah puasa pula, hari ni kenduri banyak akal. Kita pun terlepas berapa kali Isnin Khamis lah. Betul tak? Ceritanya kita nak tengok tempo dia buat slow je, kita pun tak perasan. Dalam minggu ketiga ni hampa seolah senang. 25, 26, 27 ataupun 27, 28 dan 9, 30. Dia awal, tengah, hujung semua tu kita duk tahu kan. Tiba-tiba main period pula dah. Berjaya dia. Nampak tak? Ceritanya syaitan pandai dengan tempo, cara skerit yang dia buat tu cukup tersusun. Kalau kita tak ikut, sejahtera ia daripada tempo tadi, dan barang siapa mengenal ia akan yang sebenarnya, maka mengikut ia akan dia, nescaya sentosalah ia, dan barang siapa mengenal ia akan sia-sia, maka meninggali tinggal akan dia kerana takut akan Allah. Kalau benda hak sia-sia, cepat-cepat tinggal. Duk saja, boleh duk sejam, duk saja, duk tunggu bah. Kira bah mai tak, bukan bah ni, tunggu lagi mai kereta ni. Kereta apa ni? Supremo, orang terang Kelantan kata kan, orang yang apa ni, kira kalau dia tasbih tak apa. Kalau dia baca qul huwallah macam Datuk kata tunggu hujan, motor tunggu hujan dekat highway tu tak boleh jalan, baca qul huwallah 3 kali macam baca Quran lah. Tapi tak buat sebab tak nampak. Rugi lah. Datuk kata berkandak-kandak tengok dalam kereta, pahala awak balik, tunggu hujan. Tapi pahala ni tak nampak. Kalau nampak tu pecah tayak. Nak ceritanya, ni cerita yang berlaku, kita tak nampak akhirat. Sebab tu saya pesan, bangun tidur tadi siapa baca fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Duduk atas katil tu 5 minit ni kita nak keluar, nak capai orang perempuan. Duduk sat baca Allahumma inni as'aluka hadzal yawm, fatahahu pembukaannya, wa nurahu cahaya Jumaat tadi ni kita minta, wa barakatahu berkat Jumaat ni, wa hudahu petunjuk yang akan kita terima ni kita minta dah ke Allah subuh tadi. Dan siapa yang bagi solat yang kedua, solat subuh selepas salam yang kedua, jangan baca apa lagi. Ni hadis Nabi sahih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Sebelum baca astaghfirullahalazim semua tu, ni hadis sahih. Nabi pesan waktu bila? Waktu subuh saja. Waktu asar jangan, waktu maghrib jangan. Sebab subuh ni pemula pergerakan kita di siang hari. Jadi lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ni solat subuh cerita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kalau hari ni aku pergi mengaji, ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, kalau hari ni aku keluar kerja, pergi hari ni kerja, cari rezeki. Kita Jumaat tak kerja, kalau keluar kerja pagi itu kita minta kepada Allah rezeki yang luas, rezeki yang berkat. Wa amalan mutaqabbala, kalau aku beramal hari ni amalku diterima. Tu Nabi ajak kita tertib tuan-tuan. Mula dengan doa. Kita buat tak? Tak tahulah. Jangan duk perhati kawan tengok kita. Hang buat tak tadi? Tak payah tanya. Rajin kita nak sembang ni kok nak tanya, tak payah. Kita tanya diri kita sendiri, kita buat tak? Sebab masing-masing Allah yang memerhati. Kita tak tahu. Wallahu alam, tu saja. Berhenti kan tu dululah. Boleh. Dah pukul 11. Saya tengok jam dah. Tepat jam 11. Ada soalan ke nak tanya? Ya, ada soalan? Tak ada. Boleh belakang. Tak ada. Semua boleh dah. Yang tadi
Saya sebut hari tu di sini bulan lepas 27/9 buat tak? Ya nafsi ittaqillah 21 kali. Lepas subuh minta bagi hati jiwa kita tenang. Buat tak? Asal macam mana? Bulan buat tak? Nak kena test seorang-seorang mengaji ni. Jangan mai balik rugi. Nanti kita akan laki balik. Saya bahasanya di sini, tempat lain saya rasanya di sini saya bagi banyak doa. Doa sebenarnya sijnul mukmin ataupun silahul mukmin. Dia ini pembenteng yang kuat. Minta kat suami tak dapat. Suami hari ni nak balik kampung dia tak bagi. Tak usah duduk di rumah. Ni ada seorang tu dia minta ke Allah, kalau aku ziarah ayahku hari ni, mak aku hari ni ada kebaikan, lembutkanlah hati suamiku bagi dia. Esok minta pula. Okey pi. Betul tak? Ada. Minta kan dia. Tu cerita dah. Jadi kita korang berdoa. Doa bila anak nak SPM. Nah, mari bila ni. Kalau balam tu tak boleh nak. Bermusim tak mau. Beramal dengan agama Allah tidak bermusim. Tak ikut cuaca. Kalau hujan pakat lena semua. Kalau panas pakat bangkit semua. Tidak. Dia mesti ikut. Dia setiap waktu apa datang sekalipun mesti kita buat. Jangan ikut musim. Bila ikut musim hati kita ni akan jadi iman kita yazid wa yanqus. Itu cerita ada. Tak ada soalan puan-puan sekalian semua? Boleh dah. Kita baca slow-slow saja. Lah ni dah muka surat 50 lebih dah. Tak ada kakak semua. Boleh kita tutup majlis. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sebenarnya saya nak kongsi banyak apa yang berlaku di pejabat pasal wanita lah. Wanita ni banyak yang mengadu. Antara yang mengadunya mak rajin kontrol dia. Mak ni rajin kontrol. Kalau beli rumah jangan buh nama hang, buh nama mak. Ada tak? Ada. Ni cerita di luar daripada kita ni. Mak mana ada di sini kita tak ada lah. Mak di sini ngaji semua. Lepas berpisah suami pertama tak tahan dengan kerana mak mentua apa semua ni, kahwin pula bercerai, kahwin pula anak perempuan ni dengan suami nombor 2. Suami nombor 2 ni baik, jaga semua. Mak masih lagi duduk paksa-paksa. Mak yang macam ni nak kategori apa? Tu dia. Semua kena masuk akaun mak ni. Ada orang bagi email panjang kat kita. Saya pun penting ada ke mak yang macam tu. Mak di sini tak ada. Sebab selepas tukar geran kita kata serahlah anak perempuan dekat suami dia. Yang kita duk kira mak bela kamu tu lama, mak bagi semua tu, hak tu tanggungjawab. Jangan kita minta balasan ni. Saya nak kena bagi faham kat kita semua ni. Kita buat tu bukan asal nak minta balik. Mak kena bagi 500 sebulan, tak boleh paksa. Kalau anak tak mau bagi, tak boleh minta apa. Hak ni kita buat atas rasa amanah tanggungjawab. Sebagai seorang ibu, fitrah. Siapa-siapa macam tu. Tapi ihsan anak, dia ada timbal balas di situ. Kalau tak ada, dia derhaka dengan ibu bapa. Mak jangan paksa. Supaya hidup anak lebih aman dalam kehidupan baru. Sedangkan kita bersiap siaga untuk menghadapi hari tua dan menghadap Allah Ta'ala. Cerita dia. Jangan ada ibu yang macam tu. Melainkan yang munasabah. Cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan perkongsian kita ilmu petang ni, pagi ni Allah bagi keberkatan. Kita minta pada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan hidup kita, keluarga kita, Allah bagi rahmat, kasih sayang. Allah bagi rumah yang tenang. Allah bagi kenderaan yang berkat. Bagi anak-anak yang soleh. Hadza min fadli rabbi. Semua ni nikmat daripada Allah bagi kat kita. Maka itulah nikmat yang kita nak. Bukan selain daripada itu. Yang pertama nikmat taufik hidayah, nikmat iman dan Islam. Yang inilah nikmat yang tak ada pada orang lain, ada pada kita semua. Saya mohon kemaafan kepada semua yang hadir kalau ada salah silap, tersilap bicara, terlanjur kata, tersentuh mana-mana. Saya cakap yang saya tahu dan ada dalam kitab. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا يا الله
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا يا الله وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك يا الله ونسألك يا رحمن ونسألك يا رحيم درجة العلا من الجنة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.